sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal awliya wal ulama wasyuhada was salihin wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wa ila arwahi abina wa ummina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Sadaqallahul azim. Kita mulakan dengan selawat tafrijah, kemudian nur, dan yang terakhir selawat fatih. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama
Tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaidu wa tunalu birraibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghammamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi bi'adadi kulli malumin birahmatika ya arhamar rahim. Kita bawa selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala penawar bagi segala duka lara. Selawat-selawat ni penawar bagi segala duka lara, perongkai bagi segala simpulan, pencetus bagi segala masalah yang tak boleh diselesaikan. Selalu-selalulah kalau susah hati, bawalah selawat Fatih ni lah. InsyaAllah. Kalau tak boleh berlagu, bawa dalam biasa, bacaan biasa. Kalau tak boleh hafal, tengok kertas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim innaka antas samiul alim innaka antat tawwabur rahim.
Amma ba'du fa ya ibadallah. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, kekanda-kekanda yang diridai Allah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala kirimkan sehari lagi, dipinjamkan usia kepada kita, dilapangkan masa, diberikan kesihatan. Kita pagi ni dapat kembali lagi bersua wajah, duduk di dalam satu halaqah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, halaqah yang menjadi kegemaran baginda Nabi SAW, halaqah yang dihadiri oleh para malaikat yang muqarrabin. Dan alhamdulillah kita terpilih di antara seramai-ramai makhluk, seramai-ramai penduduk. Kita dijemput oleh Allah untuk sama-sama duduk di dalam majlis yang disebut sebagai Radhatul min Riyadil Jannah, satu taman di antara taman-taman surga. Seperti mana sabda Nabi SAW, man salaka yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu ilal jannah, tariqan ilal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang bersusah payah berjalan, bersusah payah mencari jalan, bersusah payah nak cari juga jalan. Untuk apa? Bihi ilman, untuk menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nescaya Allah Ta'ala akan mudahkan kepadanya jalan menuju surga. Jalan nak belajar ilmu ni susah payah. Di antara susah payahnya, kepayahan daripada di rumah. Nah, payah di rumah, kadang-kadang ada kain baju, tudung tak ada. Ada tudung, anak tudung tak ada. Ada tudung, ada kain baju, stokin pula hilang. Ada stokin sebelah lain. Ha? Susah. Tak duduk ramai pun tak apa. Duduk kuasa-kuasa seorang je pakai stokin dalam rumah ni. Tapi hilang. Beli hilang. Dia ada satu lagi pergi ke mana tak tahulah. Kalau ada orang lain boleh juga tuduh orang lain, ni hak seorang-seorang. Ha? Susah tu kan? Payah-payah tak suruh mengaji lah. Ha. Tapi juga pakai pilah sebelah lain kan mereka tahu. Yang mereka tak tahu, hak yang rajin merenung tu dia akan ada hak yang tengok dari atas sampai bawah. Itu pakai stokin sebelah lain. Dia pakai kerana Allah. Dia nak tutup aurat dia. Bersusah payah di jalan menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nescaya Allah Ta'ala mudahkan baginya satu jalan ke surga. Tak boleh dengan Kak Rosma ni depan dia kosong. Mai, siapa yang duduk di depan ni, ilmu terus tumpah kat dia. Kan? Mai di depan. Depan banyak kosong lagi. Atas kerusi sebelah ni pada kosong lagi. Mai. Baik, kita nak cari satu jalan yang mudah untuk ke surga. Kita cari satu jalan untuk menuntut ilmu. No? Cari satu jalan untuk menuntut ilmu. Baik, kita baca hadis nak. Hadis yang ke-37. Baca sama-sama nak, ikut saya nak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwaihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala inna allaha katabal hasanat was sayyiat thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'maluha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amaliha kataballahu indahu asyrata hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin kathirah
Wa in hamma biha bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Wa in hamma biha fa'amalaha katabahallahu sayyi'ah wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Hadis ni di antara hadis yang paling digemar oleh Imam Nawawi. Siapa dia Imam Nawawi? Pengarang hadis ni lah yang kita panggil hadis Imam Nawawi ni. Pengarang hadis ni di antara hadis yang paling dia gemar iaitu hadis yang ke-37 ni. Yang mana kita tengok maksud dia nah, daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma di sini nah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkannya daripada Tuhannya tabaraka wa taala, firman-Nya, sesungguhnya Allah telah menentukan segala kebaikan dan kejahatan, kemudian ia menerangkan yang demikian itu. Maka sesiapa bercita-cita mengerjakan kebaikan tetapi belum ia mengerjakannya, Allah menuliskannya di sisinya satu kebaikan yang penuh. Dan jika ia bercita-cita mengerjakannya lalu ia melaksanakannya, Allah menuliskan di sisinya 10 kebaikan hingga 700 kali ganda sehingga sampai berganda-ganda banyaknya. Dan jika ia berangan-angan mengerjakan sesuatu kejahatan tetapi tidak jadi melakukannya, Allah tuliskannya di sisinya satu kebaikan yang penuh. Dan ia berangan-angan mengerjakannya lalu ia melakukannya, Allah menulisnya satu kejahatan sahaja. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih kedua mereka dengan kata-kata ini. Ni ada kerusi malang, sini ada kerusi. Ada kerusi. Ini ni bu, ni bagi kerusi. Ada, malang duduk tepi ni. Duduk di atas. Tafadhal. Ni kita sebut bersusah payah dalam jalan mencari ilmu, nescaya Allah Ta'ala akan mudahkan satu jalan ke syurga. Amin ya Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita kembali kepada hadis yang ke-37. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Berulang kali kita jumpa hadis di dalam matan Imam Nawawi ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas ni? Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara sepupu yang paling dikasihi, sehingga kan Nabi meletakkan nama dia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dua-dua depa siapa? Abbas, pak penakan dia. Abdullah adalah sepupu dia. Dua-dua ni kata Rasulullah Allah redha. Dekat Abbas pun Allah redha, dekat Abdullah pun Allah redha. Dan apabila Allah meredai kepada kedua-duanya, nescaya ke syurgalah tempat kedua-duanya. Dan seperti mana yang kita cerita terdahulu, Ibnu Abbas adalah sahabat kecil Nabi, antara yang hidup dengan Nabi semasa seawal usia 3 tahun, pindah duduk di Madinah. Semasa Nabi wafat, ada sirah mengatakan Ibnu Abbas ni berusia 11 tahun, ada kata dia 9 tahun. Di antara yang paling banyak meriwayatkan hadis yang boleh menceritakan tentang macam mana Nabi solat malam, berapa juzuk Nabi solat malam, bengkak kaki Nabi, macam mana Nabi berjalan, macam mana Nabi tidur, macam mana Nabi mandi, berapa gayung Nabi mandi. Itulah periwayat dia ialah Ibnu Abbas. Sebab dia selalu duduk di rumah mak penakan dia, iaitu isteri Rasulullah yang bernama, siapa ingat? Maimunah. Dia bila
turn Nabi untuk tidur rumah Maimunah, dia nak pergi tumpang sekaki. Kalaulah orang lain kata dah lah Nabi nak buat pusingan rumah isteri-isteri, mai pula budak ni kacau don. Mai tumpang, dia minta nak tidur. Dia kata bagi dia tidur di luar pun tak apa. Dia nak ambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana setiap pergerakan Nabi, kata-kata Nabi, diam Nabi, tidur Nabi adalah hadis. Dia catat. Nah, kalau dia tak catat waktu tu pun balik-balik dia terus akan tulis. Dia bimbang, dia terlupa. Dan dia adalah di antara kanak-kanak yang Nabi doakan kefaqihan dia. Nah, faqihnya Abdullah bin Abbas ini sehingga boleh membentuk satu kutub khanah. Masuk satu perpustakaan yang besar. Yang mana perpustakaan dia itu hari ini dibina di Taif. Nah, di Taif bersebelahan dengan makam Sayyidina Ibnu Abbas. Besar. Macam mana dia pahat di batu. Waktu tu dia tak ada kertas. Dia tulis di batu. Kalau tulis di batu ni ada sampai hari ni. Dan kalau kata kita berpeluang menziarahi masjid Sayyidina Ibnu Abbas di Taif, kita boleh nampak di antara kesan-kesan tulisan tangan beliau mencatat hadis Nabi ni. Itu kemuliaan yang mana diletakkan kepada diri Ibnu Abbas ataupun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Okey, apa yang dia nak cerita dekat kita ni? Dia kata daripada Rasulullah ni, dia kata aku ambil ni daripada Rasulullah. Bila sebut an Rasulullah, makna dia kata aku ambil ni daripada Rasulullah. Bukan dia pergi ambil daripada kedai pajak gadai ke, dia pergi ambil daripada orang yang tepi jalan ke, haduk jayang ke, tak. Dia pergi ambil terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kata, fima yarwaihi an rabbihi. Riwayat ni kata Rasulullah bukan aku yang kata, tapi Allah yang kata. Apabila hadis Allah yang kata, hadis tu nama hadis apa? Kita kan baru selesai hari tu sesi membaca ataupun menguraikan hadis-hadis qudsi. Jadi apabila hadis bukan Rasulullah yang kata, tetapi Rasulullah ambil sandaran daripada firman Allah Ta'ala, maka hadis itu nama dia hadis qudsi. Apa maksud qudsi? Suci. Suci. Datang daripada kalam Allah Ta'ala, lantas Allah Subhanahu Wa Ta'ala membaca, terus disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi kata, ini bukan dari kalam aku, tapi ini adalah daripada kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia kata, fi ma yarwahi an rabbihi tabarakallahu ta'ala. Datang daripada Allah yang Maha Berkat. Apa dia? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qala, firman Allah Ta'ala, innallaha katabal hasanat wa sayyiat. Allah Ta'ala ni sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sentiasa mencatat hasanat wa sayyiat. Benda-benda yang baik dan benda-benda yang jahat. Maknanya Allah Ta'ala telah melantik seorang pencatat kerani, setia usaha, setia berusaha, yang mencatat amalan kita, sama ada amalan tu amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Sentiasa mencatat. Maknanya dia pun tak pernah tidur. Dia pun tak pernah berhenti rehat. Dia tak pernah ralik. Dia tak pernah. Sentiasa. Yang ni, yang masyhur namanya dengan nama Kiraman Katibin. Penulis yang begitu mulia. Dan dikhususkan nama kedua mereka ialah Raqib dan juga Atid. Maka ulama-ulama meletakkan dia, nak bagi rasa dekat dengan kita, satu duduk di sebelah kanan, satu duduk di sebelah kiri. Nak pembohong apa? Mereka duduk ada di kanan kiri, dekat sangat dengan nak pembohong macam mana lagi? Saya tak boleh pembohong. Tak boleh nak bersembunyi. Kerana pencatat tu tak pernah letih. Kita kalau orang suruh tulis 50 perkataan. Lengah lah jari aku nak tulis. Dia punya tulis ni berapa juta perkataan kat kita ni tak tahu nak cerita. Sentiasa menulis. Sentiasa menulis.
Allah Ta'ala ciptakan mereka, para malaikat, dengan tiada rasa nafsu. Nafsu ni, nafsu nak berhenti rehat, Ustaz. Nafsu tak larat, nafsu lapar, nafsu nak pergi kencing, Ustaz. Nafsu nak lena, Ustaz. Tak ada. Yang mana nafsu tu semua ada dekat kita. Kita nafsu tu. Tak lagi kalau panas, rasa panas. Kalau sejuk sangat. Kalau kembung, makan sikit kembung. Tak makan lapar, silap makan sakit. Kita ada semua nafsu tu. Tapi malaikat, Allah Ta'ala cipta mereka hanya ada akal dan kebijaksanaan tanpa ada nafsu. Aku suruh tulislah daripada hari pertama kita akil baligh. Ditulis. Sampai bila? Sampai hari terakhir kita bernafas di atas muka bumi ini. Yang kata, segala kebaikan kita dan kejahatan kita dicatat. Katabal hasanat wa sayyiat. Ni Allah kata. Allah kata. Kemudian apa dia buat? Bayyana dzalika. Dia terang pula. Macam mana keadaan hasanat dengan sayyiat ni. Amalan yang baik, amalan yang jahat ni macam mana yang apa dia buat hari-hari. Baik. Rasa-rasanya yang ada dalam dewan ni normal kan? Makna dia waras. No? InsyaAllah kita tak gila. InsyaAllah. Selagi kita boleh membezakan antara baik dan buruk, kita dipanggil mumayyiz, yang waras. Kita tahu benda tu jahat, kita tahu benda ni baik. No? Kita tahu. Okay? Jadi Allah Ta'ala pun terang. Dia pun terang. Macam mana penerangan Allah? Faman hamma bihasanah. Siapa yang hamba ni maksud dia bukan hamba. Kalau dalam bahasa yang mudah kita faham, dia bercadang. Aku ni duk bercadang nak buat kenduri. Okey, bercadang aku nak buat kenduri. Kalau aku dapat menang kes ni. Kalau aku dapat ni, aku cadang nak buat kenduri. Baik. Cadang itulah niat. Itulah yang dinamakan nazar. Cadangan dia. Okey, aku ni bercadang. Kalaulah aku dapat benda ni, aku nak pergi bunuh kawan tu. Itu juga cadang. Itu juga niat. Itu nazar tak? Jadi, cadangan tu semua Allah Ta'ala tulis. Kita baru bercadang. Kita baru berniat nak buat kebaikan dan juga nak buat kejahatan. Tapi di sini Allah Ta'ala nak cerita dulu tentang amal kebaikan. Faman hamma bihasanah. Siapa yang bercita-cita, bercadang, berniat nak buat yang baik. Falam ya'maluha. Tapi dia tak buat. Baru duk angan-angan. Kau memang nak buat lah pun. Tapi tak buat. Baik. Kita janji yang kawan. Tak lagi kita pergi ziarah. Dengar kata kawan tu sakit. Tak lagi kita pergi ziarah lah. Boleh ni? Habis. Boleh kita pergi tengok dia. Demam 3 hari dah tak bangkit. Jom kita pergi. Dah janji dah nak keluar. Elok-elok sampai kat pintu nak keluar. Anak telefon. Mak balik masak ke rumah. Ni anak dia tak ada siapa jaga. Mak main balik sak. Dia pun abang lah. Tak jadilah nanti. Anak aku panggil seronok. Cucu tak ada siapa jaga. Tapi Allah Ta'ala dah tulis. Falam ya'maluha. Dia tak buat pun. Katabahallahu indahu hasanah kamilah. Allah Ta'ala tulis dengan penuh pahala. Dapat pahala penuh. Tak pi. Tapi memang nak pi dah. Tapi tak pi dengan sebab berlaku beberapa halangan. Maka dia tak jadi pi. Katabahallah. Allah Ta'ala tulis dah bagi dia. Kamilah. Maksud kamilah ni penuh. Tak kurang. Kot lah. Dia tu tak mai. Dia dapat 5. Hang mai 10. Tak. Kawan yang kita janji tu dia pergi. Dia kata tadi dia nak mai juga sekali. Tapi dah anak dia telefon. Kata cucu tak ada siapa mengasuh. Dia pun balik ke rumah. Allah Ta'ala bagi 10. Penuh. Pemurah dah Allah. Pemurah. Kita niat sahaja. Kita baru berniat. Kita berusaha. Niat tu dengan usaha lah nak pergi. Tapi dah tak boleh nak buat lagu mana. Kan? Macam tu juga. Kita nak main ke kelas. Nak main mengaji lah. Yang tadi awal-awal saya baca hadis tu.
Susah payah kita nak main lagi. Kita dah ingat esok aku nak pergi kuliah. Kita prepare daripada malam. Banyak musyaqqah pada waktu siangnya, waktu pagi. Macam-macam. Nak kira kucing tak bagi makan lagi. Nak kira orang tak bagi makan lagi. Nak buat kopi siap-siap ke tinggal. Ke nak goreng nasi semalam ke. Tu di antara kerja sebagai seorang suri rumah. Kain baju basuh hak tak sidai lagi pun ada. Hak yang sidai tak kutip lagi pun ada. Hak yang kutip tak lipat lagi pun ada. Kalau pandang semua tu, tak usah pergi mana lah. Duduklah di rumah. Tapi niat tu ada. Punyalah nak buat, punya berusaha. Bersusah payah. Tengok-tengok tak boleh juga nak lepas tu. Niat dah ada. Cadangan dah ada. Kadang-kadang pakai baju siap dah. Tapi tak boleh sampai pi. Kata Allah, katabahallahu indahu hasanatan kami. Aku tulis dia markah penuh. Dapat markah penuh. Baik dah Allah ni. Baik. Allah maha baik. Allah maha kaya. Allah maha pemurah. Dia akan bagi banyak. Dia kata, wa in hamma biha fa'amaliha. Kemudian ni cerita tadi yang nak niat saja nak pi tapi tak boleh pi. Tapi dia hamma biha fa'amaliha. Dia bercadang nak buat baik. Cik Bubu makna bercadang lah, mudah faham tu. Dia berniat nak buat baik. Lepas tu dia boleh buat. Fa'amaliha. Dia boleh buat. Alhamdulillah. Tercapai cita-cita dia. Tercapai hajat dia. Apa juga kebaikan yang dia nak buat. Aku kalau kata aku boleh baik sakit lutut aku ni. Aku nak buat kenduri pisang sesikat. Sikat je kot. Tak apa, sikat pun. Kalau ramai suruh dia perkerat seorang sikit. Yang makan tu jangan kata apa. Agak-agak nak buat kenduri pisang sesikat. Kami ramai. Itu yang aku dah berniat. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu bila lah nak baik sakit lutut ni. 4 bulan tak baik. 4 bulan tak baik. Bila dapat kenduri pisang sesikat? Dah tak baik-baik. Pahala ditulis. Pahala ditulis penuh. Kemudian, baik dengan izin Allah lepas 4 bulan. Dia tak buat kenduri lagi. Tapi pahala dah ditulis penuh. Habis-habis dia pun sembuh. Dia kata, itu aku ada niat. Kalau aku baik sakit lutut ni, aku nak buat kenduri pisang sesikat. Pergi beli pisang sesikat. Pisang apa pun tak apa. Sebab dia tak khususkan pisang mah ke, ras tali ke, raja ke, awak legong ke, awak bodoh ke. Dia tak khususkan. Tak apa, beli apa pun tak apa. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia buat fa'amaliha, katabahallahu indahu asyrata hasanat. Allah Ta'ala bagi pula. Hak tadi buah markah penuh. Tapi bila kita boleh buat, maka Allah Ta'ala bagi 10 lagi. Baik dah Allah ni. Allah maha baik. Kita niat nak buat baik, Allah Ta'ala bagi penuh markah. Kita boleh mengerjakan kebaikan tu. Allah Ta'ala bagi lagi 10 lagi. Pahala kebaikan. Sampailah kata Allah, ila sab'i mi'atin dha'fin. Hingga sampai kepada 700 kebaikan. Mana dia? Dia punya darjat tak sama. Darjat tak sama. Ada yang dapat 10. Ada yang dapat 20. Ada yang dapat 700. Pahala kebajikan paling tinggi sampai boleh dapat 700 kebajikan. Bahkan boleh pergi sampai 100,000. Ini kekayaan Allah. Jangan kita sangkal, jangan kita rasa was-was. Takkanlah aku buat yang tu dapat sampai 100,000. Okey, kita tengok Ibnu Jabir radhiyallahu anhu. Ketika mana di dalam peperangan Khandaq memerlukan kenderaan. Memerlukan kenderaan. Rasulullah perlu sangat kenderaan. Orang sahabat-sahabat yang ada binatang ternakan pakat infak di jalan Allah. Jalan fisabilillah. Pakat-pakat bagi. Abdul Rahman bin Auf bagi 100 ekor kuda. Jadi Abdullah bin Jabir ni dia
Kita tahu Abdullah bin Jabir seorang yang fakir, ayah dia mati, tinggal dekat dia 9 orang adik perempuan, kan saya pernah cerita dah. Hutang banyak. Jadi dia susah tak ada apa. Dia adalah seekor unta yang dibuat bekerja. Memandangkan dia tak ada apa nak bagi. Jadi dia pandang ke unta dia ni ada hamma, ada rasa cita-cita, cadangan dalam diri dia. Aku nak bagi juga lah, orang lain pakat boleh bagi. Aku takkan tak boleh bagi. Tapi ada satu ni saja, kata adik perempuan dia, kita ada satu ni je duk tolong angkut ayak, duk urus tanaman. Apalah kita bagi. Susah tak? Susah tu. Nak bagi pada satu-satunya harta yang dia miliki. Siap kat dia pun. Okey. Alhamdulillah tu jadi apa. Allah tolonglah. Kalau nak jadi apa-apa, nak kata apa. Luman alaiha. Satu-satu yang baru itu binasa. Maaf sahabat Google Meet. Terjatuh. Buah sangat Ustazah. Okey, baik, kita kembali kepada Abdullah bin Jabir. Kemudian Abdullah bin Jabir ni, dia bagi juga. Bila dia bagi kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Ta'ala akan gantikan kepada kamu di akhirat nanti 700 ekor unta. 700. Siapa tak dapat 10? Di masa dia niat tadi Allah Ta'ala dah bagi dah. Pahala dia bagi seekor unta tu. Dah dia niat. Lepas tu bila adik tu main kata, tak usahlah abang, kita ada satu ni je. Yang ni duk tolong kita buat kerja. Kami ni semua perempuan, aku darat tak kuat mana. Tapi dia fikir menegakkan kalimah Allah itu adalah lebih baik daripada jaga perut sendiri ni. Tak apa, dia kata kita bagi juga. Nanti kita lipat gandakan tenaga kita. Kita sama-sama buat kerja. Dia bagi, bila dia bagi dia dapat 700. Pasal apa? Apa beza 700 dengan 10? Apa beza? Padahal sedekah juga. Sementara Abdul Rahman bin Auf yang terkenal dengan sifat dermawan dia, yang terkenal dengan kekayaan dia, bagi dapat 10. Beza dengan kau ni bagi dapat 700. Apa beza? Sebab dia susah payah. Dalam keadaan dia bersusah payah, dia bagi. Sebab tu kita tak boleh pandang pemberian seseorang mengikut kuantiti apa yang dia bagi. Tapi tengok kualiti hati dia. Kau ni derma RM10, dia itu derma RM1. Dia susah. Sekadar itu yang dia termampu. Mungkin hak yang sedikit tu Allah Ta'ala boleh ganda sampai 700 kerana keikhlasan dia dan memang dia susah. Tapi dia nak bagi. Apabila orang fakir bersedekah, malulah pada Allah. Kita tengok dia susah. Dia miskin tapi dia tak pernah kedekut. Hang lalu pilah bila mana tabung depan dia pun. Tak adalah. Tak mampu lah. Kelah tak lagi di panti jalan tabung. Aku tak ada duit nak buru. Buatlah seluk tangan tu. Malu juga member sebelah dia kelin tengok. Banyak mana. Lala ni bukan nak boleh buru 5 kupang lah. Dulu boleh lah. 2 kupang, 3 kupang. Lala ni malu kalau tengok. Kena yang jenis duk jenguk pula tu dah. Sebenarnya orang yang susah, memberi yang susah itu dalam jumlah yang sedikit, tapi dia juga nak bagi. Sekadar yang dia termampu, boleh dapat sampai 700 pahala. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran, yang mana kata Allah Ta'ala, barang siapa yang bersedekah di jalan Allah dengan keadaan dia susah payah, seperti mana dia kata gandum yang tumbuh. Dia kata pada setiap tangkai gandum itu adanya 100. Setiap satu pokok gandum ada 700. Pahala dia Allah Ta'ala akan gandakan jadi 700. Pasal dia susah. Itu sebab kita jangan kata
Orang susah bersedekah sikit, tapi pahalanya banyak. Nah, sebab dia buat kerja itu dalam keadaan susah payah. Okey, lagi satu kita tengok. Orang yang bangun bersolat malam. Orang muda yang bangun bersolat malam dengan orang tua yang bangun bersolat malam. Orang muda ni dia celik-celik mata, dia cucuk, boleh bangkit dah. Kalau orang tua-tua ni dia nak meletup sedih bang 3-4 kali. Dia meletup, meletup tadi 60 kali meletup, baru boleh bangkit. Dah dia kata berdiri tu bukan nak boleh terus berjalan, dia risat. Nah, jalan pun terpegang, sementara nak masuk ke bilik ayak, takut licin jatuh, mati seorang-seorang dalam tu pula. Ni lambat, kalau kata bangkit pukul 4 tu, 4:30 tak keluar lagi daripada bilik ayak. Lama. Buat apa? Banyaklah yang dia nak kenakan tu ni. Kadang-kadang dah ambil ayat sembahyang siap, terkencing pula. Bukan baru sudah kencing kah? Hak yang muda tadi, dia dah habis dah. Berapa rakaat dah dia dapat? No? Berapa rakaat dah tahajud dia, taubat dia, tasbih dia, semua dia dapat. Hak ni baru duk terketak-ketak. Keluar dah bersin sekali. Cik pula kencing masuk. Ini yang nak cerita tentang pahala. Pasal apa kau ni 10, pasal apa kau ni 700. Hak yang susah payah tu, bila Allah Ta'ala bagi kepada kita kesusahan, kepayahan dalam nak buat amalan ni, Allah Ta'ala nak gandakan pahala. Kerana umat Nabi Muhammad SAW umur tak panjang. Macam dulu-dulu umat Nabi Musa, macam umat Nabi Allah Harun, mereka sampai beratus-ratus tahun umur. Kita ni 60-70 condemn. Nah, memang 80 tu Isra dia lagi. Kan? Lepas tu dia tak ingat dah rakaat berapa. Ini sembahyang apa dah? Dia nak sembahyang rajin. Tapi tak tahu sembahyang apa. Ayat sembahyang tak ada, dia sembahyang. Nah, aurat tak tutup, dia sembahyang. Berak tak basuh, dia sembahyang. Tak apa, janji dia rajin sembahyang. Biarlah. Dia dikira macam budak-budak lah. Tu yang umur Isra. Yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Oleh kerana umat Nabi Muhammad SAW ni tak panjang, Allah Ta'ala gandakan melalui ini. Melalui sakit kita. Susah payah kita. Elok kita pun gelak nak sembahyang, tengok-tengok dia pun, hak yang muda belia ni, dia cepat, dia dah selesai dah. Habis dah no? Habis dah. Aku baru nak start. Elok kita pun baru start nak witir, orang azan subuh. Habis dah. Sembahyang apa pun tak ada buat. Dan witir tu pun tak ada, tak berapa dah nak habis. Allah Ta'ala tulis kat dia 700. Nah, pasal dia susah payah. Kerana bersusah payah dalam nak buat kebaikan ni. Okay, kita tidur malam. Niat. Esok nak bangkit tahajud. Esok nak bangkit tahajud. Ya Allah. Esok aku nak bangun tahajud. Kelena. Lah ni musim hujan, sejuk. Tidur malam syok. Mata ralik terlena sampailah subuh. Jaga-jaga aku tak bertahajud. Allah Ta'ala tulis dah. Tu yang dia kata bahallahu hasanatan kamilah. Dia tulis penuh. Macam kita buat tahajud. Baru niat tak buat lagi. Tapi kalau kata boleh buat, celik mata, bangkit, buat dengan susah payah, dia ganda. Daripada hak yang penuh tadi tu, dapat sampai 700. Itu yang heran. Kenapa pahala tak sama? Nah, pasal apa yang dia dapat 10, yang dia dapat 700? Pasal apa dia bukan saja-saja nak tidur? Terlena. Kita kata apa? Terlajak. Tapi berbeza, kalau dia niat, esok aku nak bangkit tahajud. Jaga dah. Allah Ta'ala biasanya, dia akan kejutkan kita melalui berbagai cara. Kadang terkejut dengan bunyi anjing salak. Kadang terkejut bunyi ayam. Kadang terkejut dengan macam orang panggil nama. Seru nama kita. Malaikat tu, panggil suruh bangun. Kadang-kadang terkejut nak terkencing. Isyarat nak terkencing tu, hang jenguk-jenguk lah tengok jam. Dia pun jaga nak terkencing, masuk pergi, sejuk, masuk tidur balik. Malam dah niat, pahala dah tulis, tidur balik. Habis
Pasal apa dia dah bagi dah, dia dah terjual. Han dah niat cantik dah. Nah, tapi pasal dah jaga, Han tak mau buat, habislah pahala. Patut dapat. Nah, tapi kalau dia tak buat dengan sebab musyaqah dan sebagainya, maka dikira hasanatan kamilah. Pahala penuh. Baik. Kita selalu buat duha. Solat sunat duha. Tapi hari tu, pergi kuliah, balik kuliah singgah, setengah hari, habislah. Waktu duha. Tidak hari lain selalu buat. Pergi kuliah, balik kuliah singgah kedai. Balik kedai singgah pergi rumah kawan tu, rumah kawan ni. Ziarah atas kebaikan. Allah Ta'ala tulis hasanatan kamilah. Sebab kita buat kebajikan yang lain. Okey. Kita tengah nak sembahyang duha di rumah. Siap dah ni pakai telekung. Dengar orang bagi salam. Bila dengar orang bagi salam, tengok-tengok ada tetamu yang nak mai ziarah. Sunat, layan tetamu wajib. Ongkai pakaian solat kita. Ra'ikan tetamu. Bila nak balik dia ni? Kopi dah bagi, teh dah bagi, cucuk dah bagi, roti kering pun aku bagi. Tak balik-balik. Pokoknya dia nak duduk, aku nak sembahyang lahuk rumah hang lah. Takkan nak hamba dia balik? Kan? Dapat pahala hasanatan kamilah. Kita buat benda yang lagi baik daripada itu. Dapat pahala hasanatan kamilah. Bersusah payah kita kerana Allah. Ganjaran dia amat-amat berbeza. Mengikut tingkatan macam mana cara hang buat. Susah tak anak dapat buat kebaikan ni? Susah. Apabila susah, pahala dia lebih sikit. Kita ingatlah, satu-satu kesusahan, kepayahan, benda nak buat baik ni memang payah tu. Banyak peringkat. Dunia ni penuh dengan penipuan. Ada bermacam-macam halangan. Dia nak main kacau, nak bagi kerja kita tu tergendala. Tak mau bagi kerja kebaikan kita tu jadi. Jadi kita dapat mengatasinya dengan redha kepada Allah. Maka ditulis pahalanya sampai 700 kali ganda. Alhamdulillah. Dia kata di'afin ila ad'afin kathir. Lemah sangat. Macam-macam kesulitan. Dan kemudian firman Allah Ta'ala lagi, wa in hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Dan dia kata jika ada seorang itu yang macam mana, hamma biha, bercadang-cadang, hamma bisayyi'ah, nak buat jahat. Dia cadang nak buat jahat. Falam ya'malha, tapi dia tak buat. Dia cadang dah nak buat jahat, tapi dia tak buat. Katabahallahu indahu hasanah kamilah. Allah Ta'ala akan tulis kat dia pahala kebaikan. Full. Kamilah ni penuh. Dia ingat. Aku sat lagi ingat nak pergi rompak bank. Lepas habis kuliah ni, aku nak pergi rompak bank. Bacalah gagah sangat lah. Rompak tak kecil. Bank tu koi. Elok-elok sampai depan bank, ada Pak Gad. Ada bau senapang lagi. Oh tak jadi, takut. Takut tengok ada gad badan dah besar, senapang pun bawa. Tak jadi, balik. Dia niat nak buat jahat tu. Tapi dia tak buat. Yang tu tak dapat pahala lah. Yang tu tak dapat pahala. Sebab dia takut dekat Pak Gad. Tapi kalau dia takut pada Allah, dia memang berhasrat nak buat jahat. Nak pergi beli ekor, beli nombor ekor. Spot tu. Dalam perjalanan nak pergi tu, duk fikir, aku ni lama dah duk main. Menangnya tidak. Duk sipi-sipi je nombor. Menangnya tidak. Dengan duit ni kalau aku pergi beli makan, kenyang juga. Allah Ta'ala ni sedang menulis kejahatan aku. Esok ni apa yang aku nak jawab pada Allah? Dia main rasa takut kepada Allah. Dia tinggalkan pekerjaan kejahatan yang dia memang nak buat. Tapi dia tinggalkan pekerjaan kejahatan itu kerana takut pada Allah. Allah Ta'ala tulis kamilah. Full. Pahala penuh.
Kita jumpa kawan. Kita nak tahu tak ada gosip terbaru ni. Kita dengar kata gosip. Nak tahu pergi rumah aku lagi. Kita ni punya lama-lama di perut dia nak tahu. Kita tahu dah kau tu rajin bergosip. Dah? Lama-lama ni tak sabar-sabar nak pergi. Lepas tu bila dah masuk duduk dari dalam kuliah ni, dengar dosa pahala, tak jadilah pergi takut. Malaikat duk mencatat amal kejahatan dan juga amal kebaikan. Aku ni nak pergi buat saat lagi, maka akan ditulis amalan kejahatan aku akan dibentangkan di sana. Kami nak kata dekat orang, susah macam ni. Susah bila takut. Takut pada siapa? Takut pada Allah. Kita niat nak buat jahat tu. Tapi oleh kerana kita berhenti, sebab kita takut pada Allah, maka ditulis amalan kebaikan penuh. Baik dah Allah. Allah maha baik. Baik sungguh-sungguh Allah ni. Dah niat dah nak buat jahat. Okey. Rasa tak puas hati dekat kawan. Nak masuk tadi, aku nak parking tang tu, dia pun parking juga tang tu. Aku dah bagi signal dia nak parking, dia masuk. Padang sungguh Main-main, ni dia ni. Tengok kasut dia, tendang kasut dia, bagi masuk dalam parit. Parit kita tu kan dalam. Hak yang sakit-sakit lutut, tegang-tegang tu kalau jatuh dalam parit tu pakailah. Nak ambil susah. No? Padam kau dia. Baby ni susah nak ambil kasut dia. Siapa masuk? Buat tak tahu. Lepas tu fikir-fikir, tak boleh. Saja Allah Ta'ala maha kesian. Dia nak ambil mata tertomoh masuk dalam parit tu. Kita keluar dulu-dulu, angkat kasut balik. Allah Ta'ala tulis kebaikan penuh. Sebab apa? Sebab takut pada Allah. Kita tak jadi nak buat jahat. Sebab kita takut pada Allah. Dia tulis kebaikan penuh dekat kita. Ni yang dikatakan malaikat Raqib dan Atid ni, di antara keduanya selalu berbicara. Jangan tulis lagi. Dia baru niat nak buat jahat. Habis hang dia niat nak buat baik, hang dah tulis penuh. Aku kau ni niat nak buat jahat, hang tak pergi tulis lagi. Lepas tu dia tak jadi buat, tulis pula baik pula juga dapat. Tangan sentiasa tulis, tangan aku suruh stop. Ustaz, nanti Ustaz dia tak buat lagi. Dia tak jadi buat, dia takut ke Allah. Dapat juga kawan kebaikan. Nak cerita tentang kebaikan Allah. Allah tu maha baik. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wa in hamma biha, bila dia memang bercadang nak buat, fa'amaliha, dia boleh buat. Dia memang bercadang nak buat. Dia buat benda tu. Fa'amaliha. Katabahallahu sayyi'ah wahidah. Allah Ta'ala tulis. Tapi satu saja. Hak tadi naik sampai 700. Hak benda baik boleh naik sampai jadi 700. Hak benda jahat, satu saja dia tulis. Masya Allah. Yang ni dikatakan rahmat Allah itu maha luas. Maghfirah Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Carilah Allah. Mohonlah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Di atas setiap satu kebajikan yang kita buat, Allah Ta'ala akan bagi bukan satu, tapi 10, 20, 30, pi sampai kepada 700. Disebut sab'umi'atin. 700 aku bagi. Tapi kalau hak buat kejahatan, dia bagi satu sahaja. Kalaulah kita nak fikir benda macam ni, ramai boleh masuk surga. Betul tak? Ramai boleh masuk surga. Memang Allah Ta'ala nak ajak ramai-ramai orang masuk surga. Buatlah kebaikan. Kerana aku nak gandakan kebaikan yang kamu buat. Niatlah nak buat baik. Daripada niat itu akan tumbuh kebaikan. Dah ditulis kebaikan. Kerana Allah nak kita semua ke surga. Sebab tu Allah Ta'ala buat 8 surga. Hanya 7 neraka. Kerana Allah Ta'ala nak letak seramai mungkin umat manusia ke dalam surga. Tapi manusia kata kita ni selalu tewas dengan nafsu kita sendiri. Kalau kita tengok
Kita dah pernah baca dah hadis tentang 3 sahabat yang terperangkap dalam gua kan. Mereka bertawasul dengan amalan mereka. Salah seorangnya dia tawasul dengan amalan zina dia. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, pernah satu ketika dulu, dia kata, aku ni nak buat zina. Dah ada dah betul-betul di tempat zina. Dah ada dah di tempat zina. Tapi ketika itu datang satu bisikan, ittaqillah, takutlah pada Allah. Siapa pun tak tengok tapi Allah Maha melihat. Aku jadi takut, lantas ku tinggalkan tempat zina. Dah nak buat dah. Jadi dia kata, andainya perbuatan aku itu boleh mendatangkan kebaikan, bukalah pintu gua yang tertutup ni. Allah buka. Allah buka. Dengan sebab dia tinggalkan kejahatan kerana Allah. Hari ini pun kita macam tu. Tinggalkanlah segala kejahatan bukan kerana takut dekat orang. Tinggalkanlah kerana Allah. Jangan kerana takut dekat orang. Tadi lalu nak main, nampak pelam kawan tu masuk-masuk orang boleh tak kerti nak ambil. Tak lagi lalu. Duk menyulai tepi jalan. Rendah pula tu. Tak lagi lalu kita pocak bandar 3 biji, kita pergi menyicah. Kita pergi menyicah dengan garam. Kalau orang punya, cicah dengan garam tu sedap. Kalau hak sendiri jatuh berkelempang pun tak makan. Kita manusia ni selalu dipermainkan oleh permainan dunia. Dia suka hak orang. Hak sendiri tak apa. Tak teringin pun. Lepas tu, balik ingat nak ambil lah. Tengok-tengok ada tuan rumah pula, ada sapu-sapu pun. Tak jadi. Kata nak ambil, tak jadi. Ada orang. Takut dia tinggalkan cadangan kejahatan dia tinggalkan dengan sebab takut dekat orang. Dapat pahala tak? Tak dapat. Tak ada pahala. Tapi jika dia tinggalkan kerana dia takut kepada Allah, apa hukum ambil barang orang? Haram aku makan, dia akan jadi darah daging. Darah daging aku akan tumbuh daripada benda yang haram. Maka apa hukumnya? Neraka lah tempat aku. Aku akan dibakar di sana. Sebab tu tindakan orang yang berilmu dengan tindakan orang yang tidak ada ilmu berbeza. Orang yang ada ilmu apabila dia bertindak, bukan nak kata orang ada ilmu tu semua bagus dah. Tapi dia ada kira-kira. Boleh tak nak buat gini? Kalau nak ikut hati memang nak buat pun. Memang kalau ikut hati, aku memang nak buat. Tapi aku takut kat Allah Ta'ala je. Cantik. Kalau ikut kata nafsu, memang boleh. Tapi aku takut. Aku takut pada Allah. Oleh kerana aku takut pada Allah, maka aku tinggalkan maksiat ini. Dapat pahala. Ini nak cerita tentang kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Kalau kita buat jahat, satu sahaja ditulis selepas kita buat. Kalau dalam hadis yang lain, dia suruh malaikat yang menulis kejahatan ni, tunggu 7 saat. Kod hamba tu nak bertobat. Tunggu 7 saat. Jangan tulis lagi. Dah lah tulis satu saja. Suruh tunggu 7 saat pula. Kod saat lagi dia letak balik. Kod saat lagi dia patah balik. Tak jadi buat. Kod saat lagi dia minta maaf balik. Sebab tu kita kalau tersilap, cepat-cepatlah minta maaf. Cepat-cepat minta maaf. Bimbang. Benda tu ditulis terus. Kadang-kadang mulut lidah ni lancang berbicara. Bercakap, melawak dengan kawan, terlepas kata. Tersinggung hati dia. Kita nampak berubah air muka dia. Minta maaf aku bukan maksud nak katakan macam tu. Tapi terlepas cakap minta maaf ingatkan nak kata aku terasa jugalah. Minta maaf cepat-cepatlah minta maaf. Untuk memadamkan kejahatan yang sedang kita lakukan. Masya Allah. Ini yang dikatakan Allah itu maha baik. Dan segala amalan kebaikan ni boleh kita jadikan tawasul ketika kita susah. Sebab tu saya ingat dulu-dulu punya fatwa. Walaupun petua orang tua-tua kita kata tak boleh guna 100%, tapi ada di antaranya yang boleh kita guna.
Antaranya, saya ingat Allah yarhamah mak saya. Kalau kata dalam mata masuk sampah, no? Dia nanti kata apa tau? Dia kata hang suruh kura-kura buang sampah dalam mata hang. Kita ni heran. Macam mana kura-kura tu? Nah, nak main buang sampah. Kura-kura kita pun menyanyilah kura-kura buanglah sampah dalam mataku. No? Okey. Sebenarnya ada cerita di sebalik tu. Nah, ceritanya macam ni. Kura-kura adalah seekor binatang yang paling lambat berjalan. Ya, paling lambat berjalan. Dulu banyaklah dia tidur lintas jalan, lalu ni tak ada. No? Dia tengok kereta pun dia takut nak lintas. Memang tak lepas. Kita yang laju pun tak lepas. Dulu kan kita kalau kadang nak pergi kedai kot dalam kampung nanti nampak dia nak lintas tu. Kita cepat-cepat angkat dia letak di tepi. Jangan sat lagi orang lain nampak orang tangkap dia. Nah, orang langgak dia. Angkat dia cepat-cepat letak di tepi. Itu hasanat kita. Kebaikan kita. Ketika mana kita ditimpa musibah, sampah masuk dalam mata, kenang balik kebaikan. Aku pernah bagi kura-kura lintas jalan. Bagi kura-kura kot lintas jalan. Ada pahala. Dilepaskan kita daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada cerita, walaupun dia main fatwa dia tu macam kita rasa tak logik. Nah, dia nak suruh kura-kura tu buang sampah dalam biji mata kita. Kan? Dia suruh kenang kebaikan. Ni yang dikatakan kita bertawasul dengan benda baik yang kita buat. Nah, okey. Anak ayam terlepas daripada ibu. Ni cerita dulu adalah. Lah ni anak ayam tak ada tengok pun anak ayam tu. Mai kat kita dah jadi ayam dah. Anak ayam dia kalau terlepas daripada mak dia ingatlah kan. Dia ingat mak dia dengan maknya rajin duk ganga tentang mana. Lepas cik. Carilah nak dia cari mak dia. Kita ni nampak mak dia dah lepas je dah. Pegang dia, hantar pergi kat mak dia. Nah, kita boleh bertawasul dengan amalan tu, dengan kebaikan tu. Walhal kita buat baik dekat binatang. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan aku di syurga dalam satu keluarga seperti mana aku satukan anak ayam daripada ibu dia yang terpisah. Allah itu maha baik. Nah, buatlah kebaikan. Jangan pernah jemu untuk melakukan kebaikan walaupun kepada binatang, walaupun kepada orang yang bukan Islam. Buatlah baik. Nah, buatlah kebaikan. Sebab apa? Nescaya Allah Ta'ala akan berikan kemudahan. Saya nak cerita tentang baru ni di hospital beratuk nak ambil ubat. Nah, panjang nak tunggu. Nak bagi surat. Bukannya kata nak panggil baru nak bagi surat tu beratuk panjang. Ada seorang Cina tua. Dia gamuknya sakit, tak boleh berdiri lama. No? Dia nak duduk, dia takut beratuk dia tu dia terlepas ke belakang. Lepas tu, gamuk dalam ramai-ramai dia tengok tu, Allah pilih saya. Haji dia kata. Boleh tak tolong beratuk dekat dia? Boleh. Dia tu pun kotor je nak. Kotor sangat. Saya kata boleh. Saya pegang. Bila dia bagi nombor dia kat saya tu, dia melayah. Melayah nak jatuh ke belakang. Nah, saya pegang lah. Orang tua jantan. Saya pegang kan saja. Allah, tulang. Memang betul tulang. Ujunglah tangan aku ni berisi. Taklah sakit sangat dia dah. Saya pegang dia. Nah, kata orang di belakang saya, dia tu kotor. Pergi basuh tangan, dia kata kat saya. Pergi basuh tangan, dia tu kotor. Saya fikir nak, najis manusia ni sebenarnya dia tak najis. Kecuali kita nampak di badan dia ada najis. Terpalit dengan najis. Dia tak najis. Mungkin dia berlemah dengan sebab kesusahan dia, kesakitan dia. Nak. Lepas dia kata, tu kuman tu. Dia kata, pergi basuh tangan. Cepat tak apa, dia jaga tempat. Saya ni perhati tengok. Kenapalah kita ni nak membeza-bezakan di antara agama. Dia kata, dia dah minta dah tadi kat saya. Nak batuk, nak suruh saya ambil tapi saya tak mau. Tengok nombor dia pun macam mana.
Orang dah kotor dah. Sebenarnya Allah Ta'ala nak mudahkan. Ni yang kata kita buat baik itu akan dibalas cash. Lepas habis ambil ubat dekat dia tu, apa semua pi bagi dekat dia. Dia duduk dah. Kawan tak boleh nak bangkit. Nah, duduk pun, bangku pun tak ada. Duduk di atas lantai tepi tu. Dia bagi ubat dekat dia. Habak kat dia macam ni, tinggal. Nak pergi dalam wad. Doktor kata, okey. Ambil surat, pergi balik. Boleh keluar wad. Masya Allah. Tengok. Allah Ta'ala tu maha baik. Dalam ramai-ramai orang tu, dia pilih hang, dia bagi kat hang, dia bagi kat hang Cina tua kotor. Tapi, di sebalik kekotoran, kepayahan, kesusahan tu, dia nak bagi nikmat kepada hang. Kita kena ingat, satu musibah, satu keburukan yang berlaku kepada diri kita, ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak selitkan. Setitik ujian yang Allah Ta'ala bagi, selaut rahmat yang akan Allah tumpahkan. Peganglah pada hadis ni. InsyaAllah Ta'ala. Janji Allah itu benar. Allah Ta'ala tak pernah memungkiri janji. Wallahu a'lamu bishawab. InsyaAllah kalau ada rezeki kita, minggu depan, minggu ketiga dah no. Tak ada pula. Hadis ke-38. InsyaAllah minggu depan tak ada no, minggu ketiga. Minggu depan di Teluk Kumbang. Ada soalan nak tanya? Buat haji. Duk sa'i. Okey, kita duk sa'i haji. Okey. Aha. Alah tengok budak-budak comel-comel tu kita lambai-lambai dia. Okey. Boleh. Sa'i ni dia tak apa. Kalau kata kita nak bersembang pun tak apa. Kita nak buat apa pun tak apa. No? Cuma jangan buat maksiat ya dalam tempoh tu. Kalau dengan budak-budak tu, apalah maksiat yang kita boleh buat. Kita tengok dia tu comel. Ataupun kadang dia tengok kita tu berkenan. Kan? Sambil kita tweet dia ke, kita panggil dia ke, kita panggil nama dia, mai sini, makcik nak pegang dia pun boleh. Masa tawaf, boleh sebenarnya. Boleh, tapi lara. Sah, tawaf tu sah, tapi lara. Tak, dia tak kira. Dia tak kira. Kalau kata tak makan kata apa nak menyembang pun boleh, tapi lara. Tak ada pahala. Sebab apa? Sebab dia tidak ada bacaan khusus. Kan? Bila dia tidak ada bacaan khusus, tak makan kata apa pun tak apa. Hang tengok aku tengok hang. Tak makan kata dah penat, tak kata. Tengok budak tu kejip mata kat budak tu, tak ada apa. Tak menjadi salah. Cuma kalau dalam tawaf pun boleh sembang. Kita tengok kawan tu dah nak terlari jauh. Pergi mana dekat sikit. Boleh. 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 Hak yang mereka dah buat kerja lara lah ni macam mana? Selfie sambil tawaf. Tu kerja lara. Sambil tawaf, bawa telefon, selfie. Kami sedang tawaf. Ni pusingan pertama, pusingan kedua. Nak cerita kat siapa? Itu lara. Tapi pusingan tu sah lah. Sah. Pahala tak ada. Rugi no. Dah ni banyak orang buat lagu tu Masuk dalam hijir. Kan hijir tu sebahagian daripada Kaabah. Masuk dalam hijir ni. Ni buat video call daripada Mekah terus ke Malaysia. Ni saya ada dalam hijir. Saya nak semayang. Nak kirim doa apa? Pakatlah orang kirim doa. Itu lara. Cantik dah dapat semayang dalam hijir tu. Macam semayang dalam Kaabah no. Tapi lara perbuatan tu. Habis rugi. Tapi tak batal. Pusingan tu tak batal. Ya. Okey. Sampah dalam mata aku. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Okey.
Ya, yang kita buat pada dia. Ha. Ah? Okey. Benda tu yang saya kata. Tu di antara fatwa orang tua-tua. Yang dulu yang kita memang tak pakai. Hari ni pun kita tak pakai. Tapi, kalau kita fikir, pasal apa dia suruh kura-kura yang main buang sampah dalam mata kita? Sebab kita pernah buat baik kepada kura-kura tu. Kita nak tawasul dengan kebaikan. Hari ni, andainya jadi sesuatu kepada kita, kita fikir kebaikan yang kita buat. Mungkin kita akan terlepas daripada ujian yang sedang kita terima. Contoh, tangan kita masuk selumbar. Tak boleh nak buat macam mana, cabut, tak lepas, cabut, tak lepas, cabut, tak lepas. Kita boleh terwasul dengan kebaikan yang kita buat. Aku pernah lepaskan semut ketika mana dia lemah dalam air. Ya Allah, dengan sebab kebaikan tu, hang tolonglah lepaslah selumbar dalam tangan aku ni. Jadi boleh bertawasul dengan amalan. Janganlah panggil kura-kura. Ah. Ah. Ya? Ah. Kan pernah dengar tak dulu? Tak pernah dapat fatwa macam tu. Ha. Tiga tu ha. Bertawasul dengan amalan. Ha? Lah saja nak cerita dulu kala. No? Ya sama-sama. Alkan mereka nak buat kenduri nasi lemak. Siapa yang tak dapat nasi lemak? Baik, sahabat Google Meet ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Kak Noria. Ya Kak Ustazah. Kebaikan itulah macam ada kita keluar jalan di market ke pergi mana kan, tiba-tiba ada satu orang tua lah, orang bukan bangsa Islam, orang kafir kan, dia minta sedekah kan, dia minta dia nak makan, tak ada duit, kalau kita bagi adakah diterima kebaikan kita tu? Okey, baik. Terima kasih nah. Berkenaan dengan orang yang bukan Islam minta sedekah. Kalau dia bukan Islam, dia minta sedekah, dia kata dia tak makan dah berapa hari dah. Boleh tak kita bagi dekat dia? Boleh. Kita boleh bagi dekat dia. Nah, dia kata dia nak makan. Adakah dikira pahala? Ya. Nah, tetap dikira pahala. Kebaikan itu tetap ditulis oleh Allah dengan sebab kita melakukan kebaikan walaupun kepada orang yang bukan Islam. Nah, tetap dikirakan kebaikan. Terima kasih Ustazah. Ya, baik. Sama-sama kasih. Sini ada 2 orang lagi. Siapa yang buat kenduri ni? Terima kasih nak. Barakumullah. Bina? Tak ada apa lah? Okey, baik. Saya terima satu lagi soalan berkenaan dengan sembahyang jamak. Okey. Berapa hari boleh buat sembahyang jamak? Baik. Saya terima soalan. Soalan ni selalu dah saya jawab. Berapa lamakah boleh sembahyang itu dijamakkan? Sembahyang jamak, kita dah cerita. Allah Ta'ala bagi rukhsah ataupun hadiah. Jamak iaitu maksud kumpul. Qasar itu maksud pendek. Kalau 4 tinggal 2. Kalau Zuhur dan Asar boleh campur sekali. Maghrib Isya boleh campur sekali. Subuh tak boleh campur dengan siapa. Subuh tak boleh dipendekkan. Sampai berapa lama expired dia? Okey. Dia sebenarnya mengikut qaul yang asah 3 hari saja. Tanpa mengira hari pergi dan hari balik. Kita pergi keluar daripada rumah 23 hari bulan. Kita duduk di rumah anak kita 24, 25, 26. 3 hari. 27 kita balik. 3 hari tu boleh buat jamak. Tanpa mengira hari pergi dan hari balik. Jadi dapat 5 hari, betul tak? Tapi panjang perjalanan dah boleh buat jamak. Lepas tu duduk rumah dia 3 hari dah boleh buat jamak. Mula hari balik dah 5 hari. Kemudian kita pergi pula. Anak satu duduk di Melaka. Satu duduk di Pahang. 2 minggu perjalanan ni. Atau 10 hari. Dah lebih daripada 3 hari. Boleh tak? Selagi kita bermusafir. Boleh buat. Sampai 10 hari. Ada setengah ulama kata sampai
21 hari. Ada setengah ulama kata sampai 6 bulan. Agak-agak lah tak rindu kau nak buat tamam. Jadi makna dia boleh. Boleh jamak itu diperpanjangkan selagi kita dalam suasana musafir. Allah alam. Faham tak? Mudah-mudahan faham siapa yang bertanya ni. Main jamak ni memanglah kadang-kadang keliru. Dalam duk buat tu pun keliru, no? Kita tak apa dah. Kita tak apa. Saya minta maaf atas segala kekurangan saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang cacat celanya adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'wat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najjina minal qawmi zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nabi. wabarakatuh. Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad. Terima kasih semua. Assalamualaikum.